Tak, kenapa dia bunuh mak dia? Dia tikam mak dia 151 kali tapi dia tak kena hukuman gantung ataupun whatever hukuman. Dia terlepas daripada hukuman. Kenapa doh? Hai, Assalamualaikum, sawari. Ciao. Guys, Kak Nan rasa dah lama dah Kak Nan tak bercerita kan. Jadi malam ni Kak Nan nak cerita kisah seorang perempuan cantik, of course dia cantik. Perempuan yang membunuh mak dia sendiri dengan secara kejamnya, tapi dia ni terlepas daripada hukuman. Jadi apa kisah dia? Jom kita go through. Okay guys, cerita dia macam ni. Ada seorang perempuan nama dia Isabella Guzman. Dia ni lahir, tak tahu dia lahir kat mana, tapi dia duduk dekat Colorado, Amerika. First time juga Kak Nan dengar Colorado tu. Kalau korang tak tahu Colorado tu apa, tak apa, jangan risau. Kak Nan ada letak ni. Ni map dia. Colorado ni dia dekat atas New Mexico. Caca tahu. Okay. So, Isabella dia ni selalu sangat bergaduh tau dengan mak dia. Macam tak ngam lah. Diorang kata mak bapak Isabella ni bercerai. Jadi lepas mak dia ni macam nak kahwin baru dengan bapak tiri dia tu lah, Isabella ni macam tak boleh terima kenyataan tau. Aku tak tahulah apa masalah dia. Yang pasti dia jadi lebih kurang hajar lepas mak dia kahwin dengan lelaki baru. And ada satu hari tu, mak Isabella ni mendapat satu email daripada Isabella. Isabella kata, you will pay this. Nampak macam Isabella tu ada dendam kan dengan mak dia. You will pay this. Yelah, nampak macam ada dendam. And mak dia macam takut tau dengan kelakuan anak dia. Mak dia sempat lah, hello polis, saya takut dengan anak saya. Macam tu lah, dia buat report lah yang pasti. Dan kejadian membunuh tu berlaku selepas maknya ni balik daripada kerja. Mak dia balik kerja pukul 9.30. Masa tu ayah tiri dia tu tengah makan lah. Mak dia ni balik je terus pergi bilik mandi. Lepas tu tak lama tu ayah dia dengar bunyi mak dia ni panggil tau, menjerit. Jadi ayah dia cepat-cepat lah bergegas pergi ke bilik air tu. And then ayah dia kata nampak Isabella lagi. Masa bele ukamba. Masa bele. Aku sangat-sangat teringat Isabella. Bukan, aku selalu sangat tersasul Isabella. Tak kisahlah Isabella ke, yang pasti bila bapak dia sampai je dekat bilik air tu, Isabella ni cepat-cepat tutup pintu bilik air. Okay. And then tak lama tu bapak dia nampak apa ni, darah mengalir kan. Nak kata bapak dia tak sempat nak call polis, tak tahulah kan. Takkan tiba-tiba nak call polis kan. Mestilah bapak dia ketuk-ketuk dulu, Isabella open the door. Mestilah macam tu drama dia kan. And then bila dah ada darah tu, mungkinlah bapak dia dah cepat-cepat panggil polis. After a few minutes, Isabella buka pintu. Dia keluar depan bapak dia pegang pisau. Tapi dia tak pandang bapak dia. Dia straight je. Dia macam menonong jalan, tak bersalah. Macam tak buat apa-apa. Sedangkan bapak dia dah nampak jasad isteri dia dalam keadaan yang sangat sadis, terbaring kaku dekat atas lantai toilet tu. Jadi macam biasalah, mestilah call polis apa semua. Isabella ni dijumpai polis after 60 hours kejadian tu berlaku. Kau tahu Isabella pergi mana? Isabella dia pergi mini supermarket. And then mestilah orang terkejut kan tengok dia dengan nampilan yang ada darah semua tu. Isabella ni kata dia kena rogol. So dia minta tumpang untuk basuh dia punya rambut dengan settlekan diri dia lah dekat minimarket tu. Aku pun tak faham macam mana orang kena rogol boleh relax-relax masuk minimarket. Kan? Okay, whatever. Katanya orang minimarket tu nak offer dia hantar balik rumah lah. Itu pun Isabella tak nak. Kat situ pun dah nampak pelik dah. Takkan orang tak boleh fikir kan. Aku tak tahulah kejadian dia jadi macam mana. Yang pasti after tu Isabella ni pun dapat ditangkap.
Bila dah kena tangkap, mestilah dibawa ke pengadilan kan. Jadi masa kat pengadilan tu baru kita tahu yang Isabella ni telah menikam maknya sebanyak 151 kali. Kau bayangkan kena tikam 150 kali. Kalau 5 kali pun dah banyak. Neng song sam si ha. Uish, banyak kot. Itu pun dah boleh sakit. Lagi kan 151 kali. And dikatakan 35, kalau tak silap aku lah, kejap 35 kali dekat muka. Weh, kau bayangkanlah muka kau kena tikam weh. Cak. Tikam kena mata, lepas tu terkeluar mata. Cak. Tak dapat bayangkan. And 35 kali dekat muka, 51 kali dekat leher. Ya Allah, 51 kali dekat leher. Banyak weh. Dendam apalah yang sampai si Isabella tu sanggup buat macam tu kat mak dia And then dikatakan masa tu mak dia masih lagi bernyawa tau. And dia menghabisi riwayat mak dia tu dengan cara memukul dengan kayu baseball. Weh, kecainya mak dia. Ya Allah, astagfirullahalazim. Aku rasa pembunuhan tu sangat kejam. Tapi mahkamah tidak menjatuhkan apa-apa hukuman langsung dekat Isabella ni. Rasa macam tak adil kan? Sebenarnya Isabella ni didapati mengidap penyakit. Penyakitnya nama dia, kejap aku cuba sebut. Skizofrenia. Skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid ni aku first time dengar. So aku dah kaji tadi, aku nak beritahu korang. Skizofrenia ni penyakit dia macam ni tau guys. Orang yang kena ni dia selalu berhayal, lepas tu dia selalu rasa rasa risau macam tu. Kalau diorang ni dekat kawasan yang ramai orang, dia akan rasa orang cuba untuk cederakan dia, cuba untuk sakiti dia, cuba pukul dia ke. And kalau dia duduk dengan kawan-kawan dia yang dia kenal pun, dia akan rasa diorang tu nak menganiaya dia, nak sakitkan dia lah. Mungkin dia akan fikir macam kawan dia letak racun dalam makanan dia, apa semua. And then kalau pesakit ni dia ada pasangan, dia akan selalu rasa pasangan diorang tu curang. Aku rasa yang bahagian ni, kalau kau tak ada sakit skizofrenia tu pun biasanya terfikir juga benda macam tu. Tapi mungkin lah kalau yang pesakit tu mungkin dia lebih agresif kot, diorang punya rasa tu. Mungkin kan, kita pun tak tahu, kita tak rasa apa yang pesakit tu rasa. Skizofrenia ni dia boleh terkena pada orang yang berumur 18 hingga 30 tahun. And once kau kena benda tu akan selamanya lah, sebab rasanya tak ada ubat lagi. Okay, aku lupa nak bagi tahu, Isabella ni masa dia bunuh mak dia tu umur dia 18 tahun. Kalau tahun ni umur dia dah 25 tahun. Lepas je dia keluar daripada mahkamah tu, diorang hantar Isabella ni pergi rumah sakit jiwa lah. Jadi macam orang gila lah senang cerita kan. Macam mana orang boleh mengidap skizofrenia ni? Terjadinya benda ni bila zaman budaknya dia selalu kena pukul. Lepas tu dia selalu menghadapi trauma. Dan boleh jadi kepada anak yang ibu bapa mereka bercerai. Sebab ada je, mostly orang tak boleh terima kan bila mak bapak diorang bercerai. So disebabkan itu mungkin diorang macam tertekan apa semua. So lama-lama benda tu jadi penyakit skizofrenia ni lah. Dan dikatakan juga orang yang mengidap penyakit ni, dia tak pedulikan orang. That's why Isabella lepas dia dah buat mak dia macam tu, dia keluar menonong je tanpa rasa bersalah. And dia macam tak kisah bapak dia tahu yang dia dah bunuh mak dia tu. Kan? Sebab tu dekat dalam mahkamah, si Isabella ni selalu sangat senyum. Kau tengok gambar ni, dia ceria kan, dalam mahkamah ceria macam tu. Jadi mungkin itulah bukti yang si Isabella Guzman ni mengidap penyakit tu. Okay, dalam video kali ni Kainan nak tambah satu lagi cerita. Bagi Kainan memang pelik lah orang ni.
Tapi sebelum tu Kenan nak rehat sekejap. Korang pun boleh rest dulu. Boleh tekan subscribe kalau belum subscribe. Itu pun kalau korang suka lah dengan cerita-cerita Kenan kan. Okay, terima kasih kalau korang subscribe. Ini orang akan berehat bersama KitKat. Tapi Kenan hari ni nak berehat bersama Corn Chip. Sengit sikit. Corn Chip. Okay, ada dua bekas. Maksudnya dia ada dua flavor. Satu flavor original. Satu lagi flavor tak nampak sangat guys. Tapi ini flavor spicy. Okay, so jom kita try makan weh. Dan namanya Corn Chip, maksudnya benda ni diperbuat daripada jagung. Aku nak bagi tahu satu bekas ni berharga RM18 je. Korang boleh makan sambil tengok TV, sambil buat kerja, sambil beben-beben, sambil apa-apa je lah. Korang makan je lah senang cerita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aroi mak. Maksud aku sedap weh. First time masuk lidah aku tu rasa dia dah rasa. Maksud aku dia punya rasa dah lekat. Kenan expect benda ni rasa macam apa nama tu, twisties. Tapi tak guys. Tak guys, dia ada rasa dia sendiri guys. Lagi sekali Kenan makan. Mana yang elok sikit. Dia sedap weh. Jangan sampai aku tak bercerita pula. Aku habiskan main kan. Sedap. Okay, kita try. Tadi original, yang ni spicy pula. Okay, sebelum Kenan makan, Kenan nak bagi tahu kalau korang nak juga benda ni, korang boleh pergi dekat description Kenan tau. Setiap video Kenan, korang baca description. Okay, kat description tu ada link untuk korang dapatkan Corn Chip ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Kenan rasa ini sebab hari ni dah malam. Esok boleh habis 2 balang. Best. Kreatif juga diorang ni kan. Daripada Chip. Gitu. Chip. Kalau korang nak dapatkan benda ni, korang boleh pergi dekat description Kenan. Kenan akan letak link macam mana korang nak dapatkan benda ni. Korang kena rasa guys. Memang kena rasa. Memang sedap. Lain dari yang lain lah. Lupa aku nak cerita satu lagi. Sekejap, tutup. Okay, kisah kedua ni pasal seorang penyanyi black metal. Nama sebenar dia ni Kenan tak pandai sebut. Tapi nama glamour dia lah. Nama glamour dia Death. D-E-A-D, Death. Mati lah, orang kata mati. Sebab dia ni suka membawa watak macam mana? Watak kematian gitu masa buat konsert. Yang peliknya perangai dia ni adalah seminggu sebelum dia nak buat konsert, dia akan tanam baju konsert dia tu, yang dia nak pakai nanti tu, dia tanam dalam kubur. Dekat kawasan perkuburan lah, bukan kat tanah biasa lah, kat kawasan perkuburan. And then bila dah sampai hari konsert tu, dia akan pakai dengan alasan dia dapat merasai hakikat kematian. Gitu. Lepas tu, kau bayangkan baju yang dah tanam. Aku bayangkan benda tu macam, baju tu macam buruk, kotor. Lepas tu mungkin busuk, mungkin ada ulat. Mungkin. Okay, so itu satu perangai pelik dia. Lepas tu yang kedua pula, si Death ni dia penyanyi, dia sebenarnya vokalis kumpulan ni. Okay, kan tak pandai sebut. Dia kumpulan ni. Lepas tu masa tu ada jelajah bersama kumpulan diorang lah. And then ada pihak media nampak dia ni kutip bangkai burung. Lepas tu bangkai burung tu digunakan untuk hidu, cium. Sebelum dia nak konsert, dia akan cium bangkai tu. Dengan alasan yang sama, di mana dia boleh merasai hakikat kematian.
dengan membau bangkai tu. Astaghfirullahalazim. Busuk Astaghfirullahalazim. Aku tak faham kenapa. Okay, si dad ni, dad. Macam pelik kan nak sebut. Okay, si dad ni, dia ni digambarkan orang yang tertekan tau. Yang dia banyak masalah, yang serabut, yang nak mati je, macam tu. And then dia memang selalu sangat, apa nama ni, toreh tangan dia dengan kaca. Dia toreh tangan sampai satu tahap tu dia masuk hospital sebab kehilangan banyak darah. Aku rasa dia tu memang nak mati. Dan dia memang dah mati pun. And dia mati dengan cara membunuh diri, di mana terdapat potongan dekat dia punya pergelangan tangan. And dia tembak kepala dia sendiri, guys. Okey lah, dah mati dah. Okey. Yang tak boleh belanya, kawan dia, nama kawan dia ni kawan dia ni sempat makan otak si Death ni. And then dia ambil sikit tengkorak kepala Death ni buat rantai. Aku tak faham kenapa dia makan otak kawan dia tu. Yang pasal dia buat kalung tu mungkinlah dia nak buat kenangan, itulah kawan dia kan. Dan lagi satu, kan diorang dah jumpa mayat si Dad tu kan. Diorang ambil gambar, and gambar tu jadi cover album bye. Ni lah cover album. So gambar ni gambar real. Tacut betul. Okay, so guys, kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe and then follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. Kalau ada konten-konten yang best korang rasa memang patut diceritakan, korang boleh pergilah DM Kak Nan dekat Instagram. Okay, jangan lupa kunci pergi beli. Lepas tu next video Kak Nan korang boleh makan sambil dengar cerita. Bye bye. Kok kun kakak.